Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini. Hari ini kamu bersama dengan Cikgu Zana dalam kelas Bahasa Melayu. Apa yang kita nak belajar hari ini ya? Jom kita lihat apa yang kita nak belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang tajuk iaitu surat kiriman rasmi. Mungkin kamu dah belajar tentang surat kiriman tidak rasmi sebelum ini. Jadi kita akan teruskan tentang surat rasmi pula ya. Apakah yang dimaksudkan dengan surat kiriman rasmi? Baik, kita teruskan untuk kita lihat apa yang dimaksudkan dengan surat kiriman rasmi. Baiklah murid-murid, kita lihat di sini bahawa surat kiriman rasmi adalah surat yang dituliskan atas dasar urusan rasmi. Bukan macam yang kamu dah belajar sebelum ni, iaitu hantar kepada kakak, kepada kawan, kepada emak, saudara mara. Bukan yang itu. Yang ni kita biasanya hantar kepada pejabat. Biasanya melibatkan organisasi. Kita teruskan lagi. Baik, surat kiriman rasmi ni, mengapa kita nak tulis? Kenapa kita nak hantar surat ke pejabat-pejabat tersebut? Lihat, kadang-kadang kita mempunyai beberapa tujuan. Sama ada untuk membuat rayuan, nak buat jemputan, nak buat pesanan, permohonan dan aduan. Macam-macam. Kadang-kadang kita menghantar surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk aduan. Mungkin longkang depan rumah kita tersumbat. Kita buat surat. Ini adalah surat rasmi. Kadang-kadang kita tak dapat hadir ke sekolah. Tulis surat rasmi kepada guru kelas. Untuk buat rayuan, mungkin nak masuk MRSM tak dapat, buat surat rayuan. Nak jemput penceramah datang ke sekolah kamu, untuk beri ceramah kepada kamu tentang pembelajaran dan sebagainya, juga hantar surat. Jadi ini adalah secara rasmi ni kita akan buat surat kiriman secara rasmi lah. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Kita akan lihat tentang format karangan surat kiriman rasmi. Bagaimana format-format untuk karangan surat kiriman rasmi ini ditulis? Jom kita lihat paparan yang berikut. Yang pertama sekali kita lihat tentang kedudukan. Kedudukan bagi format surat kiriman rasmi, memang suratnya akan formatnya terletak di sebelah kiri. Kebanyakannya di sebelah kiri. Yang pertama tadi adalah tentang nama dan alamat orang yang mengirimkan surat di sebelah kiri. Ada garis melintang. Ada alamat penerima di sini di bawah garis melintang. Dan ditulis tarikh setentang dengan negeri. Bila kita tulis alamat, akhir sekali negeri apa kan? Selangor contohnya. Jadi tarikh ni ditulis sebaris dengan dia. Seterusnya adalah kata panggilan. Kata panggilan kepada penerima surat. Ada tajuk ataupun perkara yang ingin diusulkan. Ada pendahuluan surat. Ada isi surat lagi, dan ada penutup. Dan untuk akhir sekali, mestilah disertakan dengan pengakuan ataupun tanda tangan. Juga terdapat nama pengirim berserta jawatannya. Kita tengok seterusnya lebih lengkap ya. Baiklah, contoh soalan yang diberikan ialah Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke pameran buku di Karangkraf. Tulis sepucuk surat permohonan kepada guru besar berkenaan lawatan tersebut. Murid-murid, baiklah kita teruskan bagaimana cara kita untuk menulis surat jika soalannya sebegini.
Baiklah, ini adalah contoh jawapan kepada soalan tadi. Pertama sekali, kamu mestilah menulis Persatuan Bahasa Melayu, iaitu nama persatuan. Tadi diminta kan, dia kata Persatuan Bahasa Melayu, jadi kita tulis di sini. Dan ini ialah garisan melintang yang cikgu maksudkan tadi. Ditulis dari sebelah kiri sampailah di garis sampai sebelah kanan di sini. Seterusnya, alamat guru besar, Selangor Darul Ihsan, dan tarikh ditulis selari dengan negeri. Dan diingatkan di sini bahawa untuk menulis tarikh, mestilah menulis nama bulan dengan huruf besar. Dan diakhiri dengan titik. Di sini ditulis tentang kata panggilan kepada penerima, iaitu tuan. Dan seterusnya ialah tajuk, ataupun perkara yang ingin disampaikan, iaitu meminta kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar ke pameran buku. Itu dia tadi. Kamu dah boleh lihat tentang tajuk, tentang garisan, tentang alamat dan tentang tarikh serta kata panggilan yang digunakan. Baik, untuk tarikh ni tadi cikgu dah terangkan itu semua, kalau bulan tu semua tu ditulis dengan huruf besar, JUN, semua huruf besar. Dan jangan lupa ni titik, ini perkara penting. Baiklah, kita teruskan lagi kepada seterusnya. Ini bahagian isi surat. Di dalamnya itu kita menulis di sini, dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Persatuan Bahasa Melayu bercadang mengadakan lawatan sambil belajar ke pameran buku. Yang kedua dan yang ketiga ni adalah isi surat. Yang tadi tu pendahuluan. Jadi diterangkan tentang lawatan ini bertujuan untuk memberi peluang kepada ahli persatuan membeli buku-buku rujukan sebagai latihan dan meningkatkan prestasi dalam pelajaran. Jadi di sini kita boleh nyatakan tujuan. Dalam isi pertama kita boleh nyatakan tujuan kita menulis surat. Dan untuk isi yang seterusnya kita boleh nyatakan butiran tentang lawatan. Nak pergi berapa orang, bila nak pergi dan sebagainya. Harap jelas di situ. Baik, yang keempat, penutup. Saya berharap agar permohonan ini dapat pertimbangan dari pihak tuan. Kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai. Itu adalah bahagian penutup. Dan kita lihat di sini, perakuan daripada pengirim tu. Sekian, terima kasih saya yang menjalankan tugas. Lisa Farzana ditandatangan. Lisa Farzana binti Haziq, nama penuh, di dalam kurungan yang ditulis dengan semua huruf besar, dan di bawah sekali dinyatakan jawatan, sebab dalam soalan tadi dah dinyatakan sebagai jawatannya ialah setiausaha. Dan cikgu yang paling menarik dekat sini ialah tentang tanda tangan. Cikgu tahu ramai kamu yang tak pandai buat tanda tangan, tapi kamu kena belajar. Kamu kan dah belajar tulisan berangkai. Kalau tak pandai pun buat tulisan berangkai yang orang boleh baca. Oh, Lisa Farzana punya tanda tangan. Macam yang ni kan. Jangan main conteng aja. Sebab dalam peperiksaan sangat digalakkan untuk membuat tanda tangan yang orang boleh baca. Apakah yang dibuat dalam tanda tangan tersebut. Jadi maksudnya tanda tangan yang kamu buat tu orang boleh baca nama kamu di situ. Jelas? Baiklah, kita teruskan lagi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah secara keseluruhan surat tadi. Tadi cikgu dah potong kan sebab nak bagi nampak lebih besar. Jadi yang ni adalah secara keseluruhan, surat ataupun karangan kamu lah tentang surat kiriman rasmi tadi. Mana ada alamat, ada garis, ada alamat guru besar, tarikh yang tadilah. Dan lengkap sehingga sampai kepada jawatan itu tadi. Kita teruskan lagi.
Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat apakah perbezaan dan persamaan antara surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita lihat ya sama-sama. Okey, kita lihat antara dua perbandingan ini, iaitu surat tidak rasmi dan surat kiriman rasmi. Okey, kalau secara luaran ataupun secara kasar pun kita dah boleh nampak di mana kebanyakan format untuk surat kiriman tidak rasmi adalah di sebelah kanan dan format untuk surat kiriman rasmi adalah kebanyakannya di sebelah kiri. Itu perbezaan yang paling ketara. Baiklah, kita lihat satu persatu ya. Baik, pertama tentang alamat. Okey, alamat untuk surat kiriman tidak rasmi di sebelah kanan, manakala untuk surat kiriman rasmi adalah di sebelah kiri. Okey, tarikh. Tarikh sama. Dua-dua di sebelah kanan. Okey, yang ini pun di sebelah kanan. Tetapi ada perbezaan pada cara menulis tarikh. Tadi kita perhatikan bahawa untuk buat surat kiriman rasmi, okey, tentang tulis nama bulan tu, contoh Jun tadi, semua adalah huruf besar. Dan akhir sekali selepas tahun tu mesti ada tanda noktah. Berbeza dengan surat kiriman tidak rasmi, itu nama bulan hanya pangkalnya sahaja yang huruf besar dan tidak ada noktah selepas tahun. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pada tajuk. Untuk surat kiriman rasmi ada tajuk, tapi untuk surat kiriman rasmi tak ada tajuk, terus sahaja kepada pendahuluan. Okey, panggilan hormat. Baik, panggilan hormat ataupun kata ganti nama diri adalah sangat berbeza. Untuk surat kiriman rasmi kita menggunakan kata panggilan tuan, dan untuk surat kiriman tidak rasmi kita boleh menggunakan ayahanda, nenda, nenenda, kakanda, adinda, saudara, saudari dan sebagainya. Okey, sangat berbeza. Dan isi untuk surat kiriman rasmi ada nombor. Okey, mesti ada nombor 2, 3 dan sebagainya. Tapi untuk surat kiriman tidak rasmi kita tak perlu menulis nombor dan boleh dikarang seperti biasa. Dan untuk pengakuan pengirim, bagi surat kiriman rasmi, okey, mesti dia lah ditulis seperti saya yang menjalankan tugas, saya yang memikul amanah ke dan sebagainya. Dan bagi untuk surat kiriman tidak rasmi, kamu boleh menulis sebagai saya yang ikhlas, anak anda yang merinduimu, macam tu. Okey, yang jauh di mata dan macam-macam lagi lah. Dan untuk yang terakhir sekali iaitu nama dan jawatan pengirim. Bagi surat kiriman rasmi perlu ditulis nama dan jawatan pengirim sekiranya dinyatakan dalam soalan. Okey, dan untuk surat kiriman tidak rasmi, untuk surat kiriman tidak rasmi tidak perlu dinyatakan. Okey, tak ada jawatan dekat situ. Dan yang sama lagi ialah kedua-duanya memerlukan perlu ditanda tangan. Okey, tanda tangan berbeza. Okey, kalau surat kiriman tidak rasmi di sebelah kanan dan surat kiriman rasmi di sebelah kiri. Nampaknya dah lengkap. Kita dah terangkan tentang surat kiriman rasmi. Okey, cikgu dah terangkan tentang perbandingan antara surat kiriman tidak rasmi dan juga surat kiriman rasmi. Harap dapat memberi kamu manfaat, kamu dapat belajar dan boleh ingat tentang persamaan dan juga perbezaan dan juga format surat kiriman rasmi. Jadi setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.